Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran di atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di atas kelapangan waktu yang merupakan satu nikmat yang mana nikmat ini manusia seringkali memandang enteng akannya. Jadi setelah lama kita berhenti di atas beberapa isu daripada pihak saya. Jadi hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita pada tajuk khabar, insya-Allah. So, jadi kat sini kita dah masuk perbincangan berkenaan dengan al-marfu'at. Okey, kita ulang balik apa yang kita dah belajar. Sebelum tu saya nak tahu suara saya jelas Suara saya jelas Okey, baik. Jadi kat sini kita dah masuk pada perbincangan al-marfu'at, di mana al-marfu'at ni sebagaimana kita tahu merupakan satu tempat di dalam susunan ayat yang mana dia mestilah berbaris dhammah ataupun alamatul i'rab dia mesti dhammah ataupun apa yang seangkatan dengannya. Okey, so tempat-tempat ni kita dah ditetapkanlah untuk bahasa Arab kena macam ni. Susunan dia kena macam tu. So kita tahu jumlah terbahagi kepada tiga jumlah ismiyah, fi'liyah dengan syibih jumlah. Jadi jumlah fi'liyah kita dah tengok pada perbincangan fa'il, okay, yang mana susunan untuk jumlah fi'liyah kita jelas. Okay, dimulai dengan fa'il. Seterusnya isim, sebab sekarang ni perbincangan marfu'at ni dia fokus dia kepada isim. So isim yang datang selepas pada fi'il ataupun syibih fi'il, sama ada isim fi'il ataupun ada perkara tu nanti kena tengok balik. Okey, sama ada fi'il ataupun syibih fi'il. Isim yang datang selepas daripada dua ni, isim ini kita akan panggil dia sebagai fa'il. Okey, so dari segi bahasa fa'il itu adalah orang yang melakukan perbuatan. Fa'il adalah perbuatan, tapi dari segi istilah, istilah yang digunakan pakai oleh para nahwu,
Fa'il ni merupakan apa? Merupakan isim yang datang selepas fi'il. Itu jelas. Okey, itu jelas. Dan isim ini berada pada tempat marfu'at. Jadi bila mana dia berada pada tempat marfu'at, sama ada alamatul i'rab dia tengok hukum lah, kita dah tengok mauqi'ul i'rab, hukum i'rab dengan alamatul i'rab. Okey. Kalau itu jelas. Dan juga jumlah yang kedua, kita ada jumlah apa? Jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah terdiri pada dia punya binaan asas pada jumlah ismiyah ni adalah mubtada dan juga khabar. Dia punya susunan asas dia. So ada dua isim. Yang mana yang isim yang pertama kita panggil mubtada dan isim yang juga adalah khabar. Khabar apa? Khabar kepada mubtada. Okey, apa yang dimulakan dengannya. Alright. Okey. Jadi kita dah tengok apa itu mubtada. Okey, kita dah jelas hukum-hukum dan juga apa yang berkaitan dengan mubtada ini. Dan kita juga dah tengok mubtada ini terbahagi pada dua, iaitu zahir dan juga mudmar. Okey, kita jelas zahir apa, mudmar pun apa. Mudmar ini adalah isim dhamair. So zahir itu apa yang selain daripada isim mudmar. Apa yang tersembunyi. Okey. Ini jelas juga, kita dah tahu. Dan juga kita dah faham dengan lebih jelas pada isim mudmar ni apakah yang dipanggil sebagai dhamir muttasil juga dhamir munfasil. Kita dah tengok, dah lihat pada tajuk fa'il dhamir muttasil ini. Yang pertama, apa ciri-ciri dhamir muttasil? Dia tidak boleh memulakan ayat sebab dia isim tau. So isim walaupun dia dhamir saja, tapi sebabkan dia isim ini boleh letak di awal, boleh jadi mubtada. Dia jadi mubtada. Jadi tapi isim mudmar ni ada pecahan. Dhamir muttasil dengan munfasil. Yang muttasil kita tahu, kita dah tengok pada tajuk fa'il yang lepas, dia tidak boleh, ciri-ciri dia tidak boleh dimulakan sebagai permulaan ayat. Digunakan sebagai permulaan ayat. Sebagai contoh, kita ada contoh tu. Kan? Contoh katab tu. Aku menulis. Tu yang ta tu, katab tu ta tu yang berada depan. Kita tak boleh cakap tu apa je? Tu jau'an. Aku lapar. So tak boleh guna tu tak boleh guna. So kita kena guna apa? Kita kena guna yang gu dia ataupun dia punya sepadan dia, iaitu dhamir munfasil, iaitu ana. Okey. Ana jau'an. Itu. Kat sini jadi kita tengok kat sini lah. Ana nahnu, so dia ada pecahan dia. Ini saya semua dah jelas. So sekarang kita akan tengok, walaupun kita dah sentuh sikit tentang khabar ni, kita akan tengok balik apakah yang dimaksudkan dengan khabar. Aqsamul khabar. Aqsamu khabar. Qala wal khabaru qisman. Wal khabaru qisman. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wal khabaru qisman. Mufradun wa ghairu mufradin. فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. Kita dah tengok ni tapi tak apa, kita just ulang balik. Okay. Wa aqulu yanqasimu al-khabaru ila qismaini. ينقسم الخبر إلى قسمين: الأول خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد. Setelah kita berkenalan dengan mubtada, okay. Setelah kita berkenalan dengan mubtada, kita fahamlah. So mubtada ini adalah isim. So isim itu sama ada dia zahir ataupun mudmar. So isim zahir ni ada pecah-pecahan dia. Banyaklah pecahan dia.
Yang mudmar ni sebagaimana kita tahu ada dua pecahan, sama ada muttasil ataupun munfasil. Sekarang kita nak tengok pula apakah itu khabar. So khabar ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama mufrad dan juga ghairu mufrad. Saya terjemahkan sebagai tunggal dan juga bukan tunggal. Yang ni kita dah tengok. Wal muradu bil mufradi huna ma laysa jumlatan wala shabihan bil jumlah. Nahwu qa'imun min qalika Muhammadun qa'imun. Mufrad ni apa yang bukan jumlah? Tengok. Selain daripada jumlah ataupun ayat ataupun syibih bil jumlah. Contohnya perkataan qa'imun dalam ayat Muhammadun qa'imun. Muhammadun qa'imun. Ashrafun na'imun. Okey? Ataupun siapa lagi nak nama? Aliyun jalisun. Jalisun. Okey? Siapa lagi? Nur alimatun. Okey? Macam tu. So perkataan yang kedua yang datang selepas daripada mubtada. Untuk lebih pemahaman dia, apa yang menceritakan tentang mubtada. Macam ni Muhammad qa'imun. So dia ceritakan keadaan Muhammad tu macam mana. So Muhammad ni dia apa? Dia merupakan seorang yang berdiri. Kita boleh cakaplah sedang ke apa ke tak. Okey, sebab kalau dia jadi isim, so dia tak ada kaitan dengan masa. So kita cakap Muhammad itu seorang yang berdiri. Kita ada cakap Muhammad itu seorang yang sedang berdiri. Kalau sedang tu maksudnya kita dah masukkan unsur masa kat situ. Okey. Seterusnya itu kena mufrad, so jelas, tak perlu saya nak cerita panjang. Wa ghairu mufradi naw'ani jumlatun wa shibhu jumlatin. Wal jumlatu naw'ani jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun. Fal jumlatul ismiyatu hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khabarin nahwu abuhu karimun min qalika Muhammadun abuhu karimun. Okey, yang ni pecahan kepada ghairu mufrad, yang bukan mufrad iaitu jumlah juga shibhu jumlah. So ayat ataupun jumlah macam saya dah sebut awal tadi terbahagi kepada dua, iaitu jumlah ismiyah dengan fi'liyah. Jumlah ismiyah ini apa yang terdiri daripadanya, apa yang ta'allafat ni ialah terdiri daripadanya mubtada dengan khabar. Sebagai contoh abuhu ini adalah mubtada, karimun ini adalah khabar. Jadi kat sini dia masuk pada ayat Muhammadun abuhu karimun. Muhammadun mubtada pertama, abuhu mubtada kedua, karimun adalah karimun baca itu. Karimun sana. Karimun ni adalah khabar. Dan ayat yang terdiri pada mubtada dan khabar abuhu karimun ini adalah khabar kepada mubtada al-awwal. Macam tu dia punya ni. Kita nak cerakinkan dia. Kita pecahkan dia satu persatu. So kita tahu. Okay, kita nak pecahkan maksud apa? Kita pecahkan, kita cuba masukkan dia dalam susunan. So memandangkan ayat ni dimulai dengan apa? Dia dimulakan dengan apa? Dengan isim. Bila dimulakan dengan isim, secara automatik jumlah dia adalah jumlah ismiyah. Itu jelas. Okey, macam tu sebenarnya. Kalau kita nak baca buku baca kitab, tapi sekarang kitab senang sebab dah ada titik apa semua, koma kan. So senang. Jadi kita tengok satu persatu. Okey, tengok. Ni kalau yang masih di peringkat awal lah. Siapa yang dah mahir baca kitab, mungkin dia boleh terus baca, dia boleh terus faham. Tapi macam saya, kalau macam tengah baca kitab, tiba-tiba lost kan, macam kat mana tadi, ataupun lost macam tak faham. So saya akan tengok kat mana mubtada, kat mana khabar dia. So kat sini kita tengok dulu jumlah ni. Okey, ayat lengkap lah. Ayat ni adalah jumlah ismiyah. Sebab apa ismiyah? Sebab dia bermula dengan isim. So yang ni jelas-jelas adalah mubtada. Jelas-jelas ada mubtada. Tapi isu kita kat sini. Okey, dia ayat dalam ayat. Ini satu ayat. So apakah dia punya kedudukan dalam jumlah ismiyah? So bila kita tahu, khabar, dia khabar. Kenapa pula khabar? Sebab khabar ini boleh ada sama ada dia tunggal ataupun ayat.
Macam tu kita boleh pecahkan satu persatu. Kalau macam uh, waktu belajar Ustaz Iman dulu dia yelah sebab kalau belajar dengan apa sekolah pondok Ustaz Iman ceritalah kalau di sekolah pondok di Jawa tu dia orang akan tanda atas perkataan tu ini adalah mubtada, dia adalah dia punya kod dia, mim ke mimba ke khabar kha ke, oh ni mubtada ini khabar. So jadi bila dia dapat kena pasti perkataan ni apa kedudukan dia dalam ayat, so dia boleh faham cerita dia apa yang nak disampaikan. Okey. Jadi jelas kat situ, wal jumlah fi'liyah ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibihi. Nahwu safara abuhu min qalika Muhammadun safara abuhu wa nahwu yudrabu ghulamuhu min qalika Khalidun yudrabu ghulamuhu. So jumlah fi'liyah kita jelas. Okey, apa yang ayat yang terdiri daripada fi'il dan juga fa'il. Okey, ataupun naib kepada fa'il. Sebagai contoh, safara abuhu min qalika Muhammadun. Jelas ayat ini adalah ayat jumlah ismiyah sebab Muhammad isim. So safara abuhu, okey. Ini adalah jumlah yang kedua ayat dalam ayat yang mana kalau kita perhatikan ayat yang kedua ini kita kena pasti kita dapati bahawa ayat yang kedua ni adalah ayat ataupun jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah. Safara abuhu. Safara abuhu. Okey. Dia kat sini nak menceritakan tentang ayah kepada Muhammad ni telah pergi bermusafir. Ini adalah fa'il. Ayat kedua yudrabu ghulamuhu Khalidun yudrabu ghulamuhu, ini adalah apa? Ini adalah naibul fa'il. Macam mana tahu naibul fa'il? Kita tengoklah kat sini. Dia punya fa'il. So kita kena ingat balik. Okey. Kalau naibul fa'il, apakah yang terkesan? Okey, pertama yang terkesan adalah fa'il dalam ayat tu digugur. Yang pertama kita kena fahamlah. Okey, naibul fa'il pengguguran fa'il hanya berlaku pada fi'il muta'addi saja. Fi'il lazim takkan berlaku pengguguran fa'il. So kat sini kita tahu yang daraba ni adalah fi'il muta'addi yang memulakan pada maf'ul bih. So kita juga tahu gambaran ataupun dia punya ciri-ciri asal pada fi'il mudhari' ini adalah berubah. Yang asalnya yadribu jadi yudrabu, dan juga ghulam ni asalnya adalah maf'ul kemudian jadi fa'il dan barisnya pun berubah, dia jadi hukum, dia dapat hukum fa'il. Itu jelas. Okey, yudrabu ghulamuhu. So ini adalah poin penting yang perlu kita faham. Ini adalah poin penting. Okey. Ini adalah poin penting. فإن كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ إما ضمير يعود إلى المبتدأ كما سمعت في الأمثلة وإما اسم إشارة نحو محمد هذا رجل كريم. Okey. Sekiranya khabar itu, okey. Khabar yang berbentuk ghairu mufrad ataupun jumlah. Ini jumlah tau. Fala budda lahu min rabitin yarbituhu bil mubtada. Dia mesti ada satu pengikat yang mengikatkan dia dengan mubtada. Sebab sama ada dhamir, tengok kalau sini dhamir, contoh ayat di atas ni, yang ni dhamir-dhamir ni sebenarnya kenapa diwujudkan dhamir-dhamir ni sebagai pengikat. Macam yang sesi lepas saya dah cerita panjang, kalau tak ada pengikat tu dia akan makna dia akan jadi kurang. Makna ayat tu akan jadi kurang. Ataupun isim isyarah. So kat sini isim isyarah Muhammadun, sini jelas Muhammadun ini adalah apa? Adalah mubtada. Hadza rajulun karimun. Hadza rajulun karimun. So dia kena pengikat. Okey, kalau kita pasal kat sini, nampak. Ini isim isyarah, dia mengikat ayat yang kedua ni dengan mubtada. Okey. Itu je, jelas. Okey, tak ada soalan?
Saya boleh teruskan. Seterusnya, kita tengok pula. Okay, tadi kita tengok jumlah. Okay. Seterusnya kita akan tengok syibih jumlah pula. Yang mana syibih jumlah ni ada dua jenis juga syibih jumlah. Yang pertama jar dan majrur, yang kedua apa? Yang kedua zaraf. Zaraf, kalau kat sini kita nampak dia guna contoh dia zaraf makan. Makan. Okey, sebagai contoh kat sini yang pertama jar dan majrur fil masjidi min qaulika aliyun fil masjidi. Ali tu kat mana? Ali di dalam masjid ataupun berada di masjid. Ali berada di masjid. Zarf fawqal ghusni at-ta'iru fawqal ghusni. Okey, burung bertenggek di atas dahan. Nampak? So yang ni fil masjidi. Okey, aliyun fil masjidi. Kita cakap apa lagi? Kita al-kitabi, buku saya fil haqibah. Buku saya di dalam bag. So fil haqibah tu adalah khabar. Dia masih lagi khabar. Tapi kita pelik, khabar ni jenis macam mana pula? Nak kata mufrad tak, ada dua perkataan. Nak kata jumlah ismiyah pun tidak. Sebab fi tu bukan jumlah, bukan isim. Nak kata jumlah fi'liyah pun tidak sebab fi tu apa? Fi ni bukan fa'il. Sebab itu adanya jenis yang ketiga iaitu dipanggil sebagai syibih jumlah, syibih jumlah. Syibih jumlah juga boleh menjadi khabar kepada mubtada ataupun tergolong juga dalam kategori khabar ghairu mufradin ataupun zarf. Itu jelas. Wa min dhalika ta'lam anna al-khabara 'ala tafsil khamsatu anwa'. Mufradun wa jumlatun fi'liyah wa jumlatun ismiyah wa jar ma'a majrur wa zarf. So khabar ni secara terperinci ni kita boleh faham ada. Okey, kalau dia buat pecahan yang umum, sekarang dia buat pecahan terperinci. Dia ada pecahan 5 jenis. Okey, sama ada khabar mufrad ataupun khabar tu dia adalah jumlah fi'liyah. Khabar tu adalah jumlah ismiyah. Khabar tu adalah bermula dengan jar dan majrur. Dia kena dua lah, tak boleh letak fi saja, tak lengkap ayat ataupun zarf. Letak fauqa saja tak boleh. Kan kita cakap ta'iru fauqa. Tu orang cakap fauqa apa? Cakap dah cukup tu, dah ada zarf kat situ. Tak, dia mesti jadi satu ayat lengkap fauqal husni kan. Contoh kat sini kita cakap aliyun fi. Cakap yalah, dah jar cukuplah. Dia kata apa? Jenis khabar jar sahaja. Tak boleh, dia kena ada jar dan juga majrur. Kena ada majrurnya apa. Okay. Alright. So kat situ dah settle. Kita dah settle kat situ. Tamrinat saja. Sebelum saya teruskan kepada perbincangan lain, ada beberapa soalan je. Ada beberapa soalan je. Okay, kalau tak apa, kita teruskan. Jadi kita jelas kat sini. Kita jelas yang mana mubtada itu apa dan juga khabar itu apa. Penting tau. Kerana ini sangat penting untuk membantu kita dalam memahami teks Arab lah. Dan sebenarnya kalau ikut dia punya perincian tu banyak lah, sangat luas lah perbincangan tentang khabar dan mubtada dan khabar ni sangat luas. Okey. Sebab tu untuk yang permulaan
perlu membaca satu jenis bacaan atau bahan bacaan yang sama level dengan kita punya penguasaan bahasa Arab. Okey? Kan? Kalau penguasaan bahasa Arab masih kurang, perkataan pun masih kurang, tiba-tiba kita terus baca novel ke kan, novel Arab. Sebab apa saya galakkan baca buku-buku sastra ni? Sebab membantu untuk mendapat uslub ataupun gaya bahasa Arab lah penting. Kalau Ustaz Warosli pun rajin dia nasihatkan supaya membeli buku ni, beli buku tu. Okey? Tapi mungkin kalau Ustaz Warosli, buku yang dicadangkan tu mungkin memerlukan dua orang lah. Maksudnya kalau seorang beli tu, dia kena ada kawan lain untuk guide dia, bagi dia faham. Alright. So kalau yang student, saya rasa setakat apa yang kita belajar ni, kita dah boleh baca buku. Kita dah boleh nak tahu baris apa. Okay. So kalau ada apa-apa masalah, boleh macam ada kawan kita, Arif Ashraf ni, dia rajin tanya saya lah. Cuma kadang-kadang saya baca balas awal, kadang balas lewat. Tapi alhamdulillah ada usaha dia untuk memahami lebih tentang bahasa Arab. Alright. Dan ada juga yang lain bertanya soalan-soalan. Okay. So janganlah malu bertanya. Okay, janganlah malu bertanya. Seterusnya kita akan bincangkan tajuk yang kedua. Tajuk seterusnya itu nawasikhu al-mubtada'i wal khabari. قال المصنف باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها Musannif telah berkata babul awamilah. Sekarang ni kita tahu mubtada itu adalah isim yang tidak ada padanya ataupun isim yang bebas daripada apa-apa awamil. Tetapi dalam perbincangan ni, mubtada itu dia akan ada sesuatu di awalnya yang mana dia menjadi amil kepada dia. Menjadi amil kepada mubtada. Jadi kita akan tengok. Babul awamili ad-dakhilati 'ala mubtada'i wal khabari wa hiya thalathatu asya'. Kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu wa akhwatuha. وأقول قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما بعد تتبع كلام العرب الموثوق به على ثلاثة أقسام. So kita tahu, mubtada dengan khabar kedua-duanya marfu'an. Kedua-duanya berada pada tempat marfu'an. Kita dah tahu. Wa'lam annahu qad yadkhulu 'alaihima ahadul 'awamil lafziyyah fa yughayyiru i'rabahima. Dan juga kita tahu boleh jadi qad yadkhulu ni qad kita kena ingat balik qad. Okey. Qad kalau masuk kepada fi'il mudhari' dia ada dua maksud. Taklil ataupun takfir. Kita kena ni balik lah, orang kaji balik. Okey, qad yadkhul 'alaihima ahadul 'awamil lafziyyah. Okey, boleh jadi boleh masuk kepadanya salah satu daripada awamil lafziyyah. So awamil lafziyyah ni banyaklah. Kalau tengok buku Mi'atu Amil di Jurjani, Abdul Qadir Jurjani, dia terangkanlah apakah amil-amil ni. Okey, amil lafziyah, amil ghair lafziyah. Kat situ. Okey. So untuk yang ini, untuk perbincangan ni, selepas dia buat satu tatabbu' ataupun satu perincian, dia tengok satu-satu, dia analisa kalam Arab ni
ada 3 benda yang akan masuk kepada mubtada. Ada 3 awamil lafziyah yang akan masuk kepada mubtada. Of course lah, bila dah awamil ni masuk, jadi mubtada tu dah tukar nama lah. Okay? Itu maksud dia. Ada 3 perkara. Al-qismul awal, yarfa'ul mubtada'u wa yansibu al-khabara. Yarfa'ul mubtada'a wa yansibu al-khabara. Wa dhalika kana wa akhwatuha. Wa hadha al-qasam kulluhu af'alun nahwu kana al-jawu safiyan. Qismul awal. Okay, ini kisah yang pertama. Kisah yang pertama yang mana dia merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Apakah yang dimaksudkan dengan merafakkan mubtada? So dia ada perbincangan lah kat sini. Ada perbincangan. Okey. Nanti kita akan tengok contoh dia. Kana, untuk yang bahagian pertama ni adalah kana dan juga akhwat dia. Okey. Dan kisim ni kesemuanya adalah af'al. Okey, kisim ni semuanya adalah af'al. Adalah fi'il. Contohnya kanal jawu safiyan. Okey. Okey, jadi kita akan tengok sini kanal jawu safiyan. So sebelum adanya kana ni, sebelum adanya kana ni, ayat yang biasanya ketika al-jawu safin. Al-jawu safin. Cuaca itu je clear lah, clear ataupun je jelas, safin. So, jadi kat situ yang mula-mula tu, yang tadi ayat yang pertama tu al-jawu safin tu. So al-jawu ni dia dapat dia punya baris rafa' ni ataupun dia dapat hukum rafa' tu sebab apa? Sebab dia mubtada', sebab dia ibtida'. Itu ada perbincangan lah. Tetapi bila mana masuknya kana ni, bila masuk kana ni, dia sebab dia dapat hukum rafa' itu telah berubah disebabkan oleh kana. Yang asalnya al-jawu tu tak ada lafaz ataupun tak ada apa-apa amil pun yang menyebabkan dia yang jadi faktor pada dia baris rafa', tapi bila ada kana secara automatik berubah. Sebab tu dipanggil nawasikh. Nawasikh. Nawasikh kalau kita belajar ulum Quran, nawasikh ni, nasikh mansukh ni ada dia punya ni lah. Apa yang kita panggil apa? Memansuhkan hukum asal. Hukum asal dia termansuh. Termansuh, hukum asal dia termansuh. Jelas apa yang saya cuba nak terangkan ni? Sebab saya nak faham kat sini, nak fahamkan apa yang dimaksudkan dengan yarfa'u al-mubtada'a dengan yang yansibu al-khabara. Okey. Kalau kita baca balik, kenapa dia merafakkan mubtada' pula sedangkan mubtada' ni memang dah jelas-jelas rafa' marfu'. Kan? Jadi kita kena faham balik mubtada' ini, kalau tak ada kana wa akhwatuha ni, mubtada' ini dia menjadi rafa' disebabkan yang pertama adalah perbincangan, antaranya ada orang cakap sebab dia itu berada di awal ayat. Pada awal jumlah, sebab itu dia rafa'. Okey. Itu yang pertama. Itulah apa yang saya nak cuba fahamkan adalah itulah perkara ini. Sebab itu bila masuknya kana secara automatik, faktor kepada mubtada' ataupun isim yang ni menjadi rafa', adalah sebab kana. Kalau tak ada kana ni kita buang, dia punya faktor dia tak ada apa-apa faktor lafziah, tapi faktor dia menjadi faktor ataupun amil dia panggil amil apa? Amil ma'nawi. Itu maksudnya itu. Okey. Itu
Itu cakap yarfa'ul mubtada. Wal qismu tsani yansibul mubtada'a wa yarfa'u al khabara. Aksul al awwali. Wa dhalika inna wa akhwatuha wa hadzal qismu kulluhu ahrufun. Nahwu innallaha azizun hakim. Innallaha azizun hakim. Itu untuk kisah yang pertama lah, kita dah jelas. Okey, kisah yang kedua pula. Okey, kisah yang kedua. Yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Aksul al-awwalu. Aksu al-awwali. Wa dhalika inna wa akhwatuha wa hadzal qismu kulluhu ahrufun. Nahwu innallaha azizun hakim. Innallaha azizun hakim. Ini kisah yang kedua. Yang mana dia menasabkan mubtada dan juga merafakkan khabar. Contohnya inna wa akhwatuha, yang mana dalam bahagian ini kesemuanya adalah huruf. Okey, semuanya adalah huruf. Contohnya innallaha azizun hakim. Inna ni, semua ini yang dalam, nanti kita akan tengoklah satu persatu apa dia. Selanjutnya qism tsalits, okey. Yansibul mubtada'a wal khabara jami'an. Kedua ni akan menjadi nasab. So contoh iaitu pada zanantu akhwatuha. So dia adalah zanantu. Nanti kita akan tengok satu persatu apa dia punya adik-beradik. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun nahwu zanantu sadiqa akhan. Sadiq akhan ni adalah apa? Sadiq akhan ni adalah mubtada dengan dengan khabar. Sadiq akhan. So asalnya as-sadiq akhun. Sadiq akhun. Okey. Semua ini wa tusamma hadhihi al-awamil, okey, yang tiga-tiga ni, tiga awamil ni adalah apa? Yang sahajalah yang ada gelaran, tiga benda ni, tiga jenis ni saja dipanggil sebagai nawasikh. Dipanggil sebagai nawasikh. Kenapa dipanggil nawasikh? Li'annaha nasakhat hukm al-mubtada'i wal khabari, ay ghayyarathu wa jaddadat lahumā hukman akhara, okey, ghayra hukmiha al-awwali. Okey. Nampak? Hukum mubtada. So dia berubah hukum dia. Nampak? Dia merubah hukum. Hukum macam mana tu yang ubah? Macam saya cakap lah. Macam untuk yang ni, daripada dia memang rafa'. Dia asal memang rafa' mubtada ni, tapi dia merafakkan mubtada. Maksudnya dia menjadi faktor pada mubtada ni menjadi rafa'. Tapi nanti nama dia dah berubah. Nama dia dah akan jadi berubah. Okay, ada apa-apa soalan ya? So saya teruskan.
Ada persoalan ke? Okey, kalau tak ada persoalan tak apa. So, saya rasa untuk hari ini perbincangan kita sampai situ saja. Okey, nanti kita yang seterusnya kita terus kepada kana wa akhwatuha seterusnya. Yang kita akan bincangkan berkaitan kana wa akhwatuha ini pada esok hari insya-Allah. Terima kasih semua pada yang hadir pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang kurang tu daripada saya, kelemahan saya. Apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.